Terdapat pengabaian konsep bangsa Malaysia, tidak diterjemahkan menjadi polisi. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih mempelajari negara Malaysia. Kita tahu saat Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris, negara ini belum memiliki sebuah bangsa. Jadi negara tanpa bangsa. Mungkin pemimpin Malaysia saat itu berpikir masalah konsep bangsa bisa dipikirkan dan dibangun belakangan. Hal itu memang pernah dilakukan, tapi rupanya menemui kegagalan. Dan hingga kini Malaysia pun tidak jelas apakah negara ini berbangsa Melayu atau berbangsa Malaysia. Dan kini muncul lagi masalah baru, yakni keluhan kaum Melayu terhadap para pendatang seperti dari Bangladesh dan pengungsi Rohingya. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Tun Razak dalam ucapannya pada September tahun 67 mengemukakan konsep bangsa Malaysia. Saya terima kasih kepada Pak Alim kerana bagi saya rujukan itu. Saya ingat pada tahun 71, tahun 67 lebih awal lagi. Tun Razak sebut bangsa Malaysia itu, iaitu beliau mengatakan bahawa melalui sistem pendidikan beliau mengharapkan timbulnya patriotisme di kalangan pelajar, tak setia pada negara, tanah air dan lain-lain, dan juga mengharapkan lahirnya bangsa Malaysia. Dia nak cepat bangsa Malaysia itu tahun 1977 ya. Dia bercakap pada tahun 67 September, nak 10 tahun lagi bangsa Malaysia. Tak sabar kan. Bangsa ni bukan mudah, tapi tak apalah, itu sejarah lah ya. So berdasarkan fakta yang saya dapat dan Pak Halim dapat setakat ini, itu kali pertama konsep bangsa Malaysia disebut. Sebelum ini saya kata 71 kerana tak dapat lagi sumber ini. Mungkin kita kaji lagi, mungkin takut nanti jumpa lagi. Okey. So itu penting tu. Jauh lebih awal daripada Mahathir cakap pada tahun 1961. 67. Kemudian pada 12 Julai tahun 2021 ucapan di parlimen semasa dia mengusulkan rancangan Malaysia kedua dan dasar ekonomi baru. Jadi itu. Jadi maknanya gagasan bangsa ini dah datang dari atas. Okey. Baiklah. Itu awalnya. Konsep bangsa tadi dah ada dah itu. Ya. Kemudian dasar ekonomi baru, orang sebut dasar ekonomi baru ni untuk perpaduan saja. Struktur ekonomi saja, tapi dan rukun negara ini untuk perpaduan saja. Tetapi intinya bangsa Malaysia. Baca mukadimah rukun negara. Hari-hari kita dengar dalam 2-3 hari ni di TV rukun negara mukadimahnya 1 2 3 4 rukun apa tu? 5 lagi tu. Okeylah, tapi kita baca. Tapi hayati betul-betul mukadimah tu apa benda? 5 yang pertama tu. Perpaduan yang pertama, demokratik yang kedua, yang ketiga itu keadilan, yang keempat raikan kepelbagaian. Sikap liberal, orang takut sebut kataan liberal sekarang. Tapi dalam hukum negara perkataan liberal ada. Bukan liberal tak tentu arah tu kan. Liberal keterbukaan. Toleransi penerimaan kepada kepelbagaian, itu maksudnya. Dan yang kelimanya ialah sains dan teknologi. Dah ada dalam rukun negara itu. Dan rukun negara ini membimbing pelaksanaan dasar ekonomi baru ke arah perpaduan dan pembentukan bangsa baru, negara baru yang patutnya melahirkan bangsa Malaysia. Okey, dan kita nak ingat DEB ni bukan untuk orang Melayu saja, untuk orang Malaysia. Nak ingat juga bahawa di Malaysia polisinya integrasi, tahu, bukan asimilasi. Jelas dalam rukun negara macam itu, dalam perlembagaan pun cakap itu. Ya, Tun Razak meninggal cepat kan, tahun 76, 14 Januari 76 meninggal. Senyap konsep bangsa Malaysia. Sampailah kepada Mahathir buat ucapan tahun 1988, tapi 1991 lah yang resminya, iaitu ucapan wawasan 2020 nak jadi negara maju menurut acuan sendiri dan perlunya bangsa Malaysia yang bersatu. Begitulah guys, upaya membentuk bangsa Malaysia yang gagal. Mengenai wawasan 2020 yang gagal itu memang pernah dibuat di zaman Mahathir Mohamad. Tapi belakangan Mahathir sendiri juga tidak konsisten. Ia tidak benar-benar memperjuangkan upaya membentuk bangsa Malaysia.
Sebagai politikus, Mahathir pun malah lebih sering bicara mengenai kemelayuan, tentu saja demi menarik sokongan dari kaum Melayu. Itulah jebakan keistimewaan Melayu dan politik perkauman di Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. Itu ucapan wawasan 2020, nak jadi negara maju menurut acuan sendiri dan perlunya bangsa Malaysia yang bersatu. Cabaran pertama bukan cabaran, dia ada 9 cabaran. Yang pertamanya adalah bangsa Malaysia. Tapi pemikirnya, seorang pemikir penting situ ialah saudara Rustam Sani. Dan Rustam Sani ini ialah anak kepada saudara Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam itu pemimpin API, pemimpin KMM sebelum itu. So tengok susu galur intellectual history itu. So dari bawah naik ke atas. Ya. So tak apa, itu penting. Gagasan tu sampai ke atas dan diungkapkan mahu bangsa Malaysia untuk menjayakan wawasan 2020 menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri. Bukan negara industri dia kata, dia maju. Konsep maju dengan industri itu tak sama. Ya. Okey. Itu dari atas. Sekarang kita bicarakan sedikit bangsa Malaysia dan suara dari bawah. Jarak ataupun jurang antara dasar dengan pelaksanaan. Bila bangsa Malaysia diumumkan, orang bersemangat. Tapi ada kebalikan dari gairah kepada rasa kecewa. Suara-suara dari bawah dari kalangan cendekiawan awam, penulis, penyair dan lain-lain menuntut konsep ini dilaksanakan seadil dan sama. Dan antara yang mereka tak senang hati ialah label Bumiputera bukan Bumiputera. Kerana label ini memecahkan bangsa, memecahkan sama sendiri. Dan salah satu ekspresinya ialah daripada Sajak Osman Awang. Khas Sajak Osman Awang, sahabatku, khas untuk Dr. M.K. Rajakumar. Baca sendirilah di situ, iaitu sahabatku, satu bangsa yang merdeka, satu bangsa merdeka yang kita impikan terasa masih jauh dari kenyataan. Kemarahanku menjadi kesedihan bila kita dipisah-pisahkan, jarak itu semakin berjauhan. Aku dapat gelaran Bumiputera dan kau bukan. Dan stanza terakhir saja itu dia kata, bilakah semua warga negara mendapat hak, layanan dan keadilan yang sama dikenali dengan satu nama, bangsa Malaysia. Itu intipati daripada Sajak itu yang mencerminkan masalah mood atau fikiran pada masa itu, kekecewaan bahawa bangsa Malaysia tidak diteruskan seperti sepatutnya. Kenapa begitu? Banyak sebabnya, tapi saya rumuskan 5 perkara sini, iaitu Tun Razak meninggal awal, jadi tak sempat tengok apa berlaku. Dan rukun negara itu yang sepatutnya menjadi falsafah bimbingan banyak bersifat hafalan, tidak dilihat dari segi pelaksanaannya. Dan juga ini pendapat daripada Allahyarham Siddiq Fadil, rukun negara dengan semangat integratifnya bukan saja tidak dimasyarakatkan secara berkesan, maknanya rukun negara mesti dimasyarakatkan, tapi tak dimasyarakatkan secara berkesan, bahkan lebih daripada itu dilanggar dan diselewengkan. Itu satu lagi masalah. Dan wacana pada masa itu banyak tertumpu kepada perkara-perkara yang bukan asas, tapi pada Bumiputera bukan Bumiputera, bahkan istilah pendatang dan sebagainya, ketuanan Melayu, dan juga penyelewengan dari segi pelaksanaan dasarkan baru itu sendiri, dan kecenderungan ke arah sindrom ketergantungan akibat daripada dasar itu, yang sedangkan tumpuannya sepatutnya kepada memperkasakan orang Melayu supaya boleh berdikari berapa puluh tahun, supaya mereka boleh bersaing dan berdikari, duduk sama tinggi, duduk sama rendah, diberi sama tinggi, dari kalangan rakan-rakan senegara dan juga dalam kalangan antarabangsa. Dan selanjutnya ialah terdapat pengabaian konsep bangsa Malaysia, tidak diterjemahkan menjadi polisi dalam dasar kerajaan secara terang. Dasar bangsa Malaysia tidak ada. Dasar perpaduan ada, tapi bangsa Malaysia tidak nyatakan. Ya, justru terasa semacam kekosongan dan pengabaian terhadap konsep ini dalam naratif rasmi bangsa, negara dan bangsa.
Sebab itulah kita terpaksa bincang yang semula hari ini. Bincang lagi hari ini supaya diangkat. Mudah-mudahan ia akan menjadi satu naratif resmi. Begitulah guys upaya Malaysia yang gagal membentuk bangsa Malaysia. Perbincangan mengenai hal itu kini memang reda lagi. Yang tersisa hanyalah slogan baru setiap ganti Perdana Menteri. Setelah slogan keluarga Malaysia, kini diganti dengan Malaysia Madani. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.